memahami gagasan Madani, elak diri terjebak ekstremisme agama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Fahami konsep beragama serta amalkan ilmu dengan pengertian sebenar untuk elak salah faham dan terjebak ekstremisme agama. Antara perlu dielak, sikap pentingkan diri dan tidak mengamalkan kesederhanaan seperti diunjur akidah ahli sunnah wal jamaah. Jelas Mudir Akademi Pemikiran Turath Penggerak Durat Al-Falah Malaysia, Ustaz Ahmad Faiz Fatih Al-Azhari memahami gagasan Madani perlu ditekankan dalam membimbing kefahaman masyarakat tentang teras pembinaan Malaysia Madani. Ia seterusnya melahirkan masyarakat yang mengamalkan kesederhanaan dan berpegang teguh dengan asas akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Kita tahu, kemudian pengetahuan kita itu menepati realiti, kemudian daripada dalil, bukti-bukti, sumber-sumber yang autentik, yang betul. Maka dengan kefahaman yang betul, ilmu yang betul, kita tahu konsep sebenar. Maka selepas datang konsep yakin, datang konsep ihsan. Ihsan yang kita maksudkan ni adalah kasih sayang, kita raikan ke semua manusia, kita tidak diskriminasi mana-mana bukan agama kita ataupun bukan kaum kita, kita raikan ke semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tambah beliau, sikap saling menghormati dan meraikan kepelbagaian mampu menjadi benteng kepada masyarakat dalam menentang ekstremis agama. Di Negeri Sembilan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di seluruh negeri itu menyertai konvensyen Madani yang berlangsung selama 1 hari di Seremban. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, konvensyen itu bertujuan mendedahkan naratif pembentukan kerajaan perpaduan terutama di Negeri Sembilan dengan gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk membentuk politik baru yang lebih progresif dalam usaha memajukan negeri. Saya melihat bahawa apa yang penting sekarang bagaimana kefahaman mereka untuk mereka sampaikan kepada golongan sasar mereka, terutamanya masyarakat di kampung-kampung, tentang apa itu Malaysia Madani dan apa yang telah dilakukan ketika Malaysia Madani ini diumumkan sehingga hari ini. Beliau ditemui media pada program konvensyen Malaysia Madani di Seremban. Beliau turut berbesar hati menerima bantuan jentera dari mana-mana negeri yang ingin menabur bakti dalam kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 di negeri itu. Ia susulan laporan media bahawa pengurusi 2 Parti Keadilan Rakyat PKR Negeri Johor, Jimmy Puah Wisi, yang sedia menghantar jenteranya bagi membantu gerak kerja kempen di Negeri Sembilan. Di selatan tanah air, inisiatif rintis kerajaan menerusi skim perubatan Madani mampu mengurangkan beban kos rawatan dan menampung keperluan kesihatan golongan B40 khususnya di Johor. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun berkata fasa awal program ini melibatkan 10 daerah termasuk Johor Bahru juga mampu mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan dan hospital. Tambah beliau lagi, penerima sumbangan tunai rahmah STR dalam kalangan B40 boleh mendapatkan rawatan di 33 klinik perubatan swasta yang berdaftar di bawah program tersebut di Johor. Dan sekarang cuma ada 33 dan proses pendaftaran GP-GP ke dalam senarai tersebut still ongoing, masih berjalan. Dan mudah-mudahan pada masa yang terdekat, kita pada masa yang kemaskini, kita akan mengemaskinikan senarai tersebutlah. Ling kata demikian selepas merasmikan unit perubatan nuklear di sebuah hospital swasta di Johor Bahru. Pendaftaran bagi program E-Belia Rahmah yang memperuntukkan kredit e-tunai RM200 akan dibuka mulai Isnin ini pukul 8 pagi. Inisiatif berkenaan melibatkan belia berumur 18 hingga 20 tahun atau pelajar sepenuh masa yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi IPT. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan tempoh pendaftaran dan tuntutan E-Belia Rahmah itu dibuka sehingga 22 Ogos ini. Belia yang layak boleh mendaftar melalui salah satu daripada 3 penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle dan Touch and Go e-wallet. Kredit E-Belia Rahmah serta manfaat padanan daripada penyedia perkhidmatan e-dompet boleh dibelanjakan secara luar talian hingga 31 Ogos depan.
Program E-Belia Rahmah yang merupakan inisiatif di bawah Belanjawan 2023 Malaysia Madani memperuntukkan RM400 juta dan memberi manfaat kepada 2 juta belia. Tiada lambakan penjawat awam. Menurut Presiden QPEX, Dato' Anan Mat, 1.26 juta penjawat awam ketika ini terbahagi kepada subsektor dan kepakaran tersendiri yang mengikut keperluan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Justru tegas beliau, isu penjawat awam beban kerajaan tidak sepatutnya timbul. QPEX merasakan amat tekilan apabila menganggap anggota perkhidmatan awam itu sendiri sebagai beban kepada negara dalam bentuk sistem saraan dan upah kadar upah dan pencen yang ada pada ketika ini. Amat tidak menasabah seorang ahli politik sentiasa memainkan isu anggota perkhidmatan awam menjadi beban kepada kerajaan. Kami sebenarnya telah menyampaikan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat dengan begitu berkesan. Bagaimana kami menjaga kedaulatan negara ini, bagaimana kami menjaga keselamatan, ketenteraman negara ini, bagaimana kami menjaga kesihatan negara ini dan bagaimana kita berada dalam bentuk COVID-19 yang melanda negara ini. Kamilah anggota perkhidmatan awam yang bertukul lumus memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Dengan adanya kerajaan sekarang ni, kita memerlukanlah kaki tangan yang amat ramai sebab kaki tangan ni dah mampu untuk membangunkan dan membina lagi-lagi negara kita yang masih lagi apa orang kata developing country. So memang memerlukan tenaga kerja, tenaga mahir yang banyak. Terdahulu, jurucakap Parti Gerakan DUN Sungai Pinang, Mok Kok On, dalam satu kenyataan mempersoalkan tindakan kerajaan persekutuan menambah jumlah penjawat awam. Selain turut menggesa, kerajaan mengecilkan pengambilan kaki tangan awam. Kenyataan itu turut mendakwa penjawat awam sedia ada beban kepada negara dan perlu disemak semula. Malaysia rancang menjadi tuan rumah penganjuran simposium Perdana Haji selewat-lewatnya dalam tempoh 2 tahun lagi. Ini bagi memudahkan penyertaan daripada pemain industri serta negara minoriti Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, cadangan itu akan disuarakan kepada Menteri Haji dan Umrah Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dalam masa terdekat. Jadi agak mudah untuk pemain-pemain industri contohnya haji dan umrah untuk datang di situ berbandingkan di sini. Kan, tapi kalau bila kita boleh bawa ke sana, jadi yang the regional industries itu dia boleh datang ke Malaysia. Dan Malaysia lead di situ. Dan kita boleh bawa rakan-rakan kita di sana untuk kita tengok, pelajari apa yang kita dapat tambah baik. Simposium tahunan itu bertujuan berkongsi operasi haji yang dikendalikan Kerajaan Arab Saudi, khususnya inovasi dalam bentuk teknologi bagi kemudahan jemaah. Mushaf Sultan Mizan Zainal Abidin dilancarkan hari ini. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenaan merasmikan mushaf berkenaan yang beridentitikan hiasan negeri pantai timur itu. Baginda bertitah, penghasilan mushaf Sultan Mizan Zainal Abidin adalah yang terbaru selepas penulisan terakhir oleh almarhum Sultan Zainal Abidin ketiga pada 1890, kira-kira 120 tahun lalu. Titah Baginda Kesultanan Terengganu sejak dahulu sinonim dan tersohor dalam menaungi aktiviti penulisan mushaf. Ia bukan sekadar nukilan semata-mata, malah turut diakui pengkaji mempunyai keunikan, motivasi serta nilai tersendiri.
Penulisan mushaf Sultan Mizan Zainal Abidin dilakukan pasukan khas terdiri anak jati Terengganu diketuai Ahmad Zafwan Datuk Embong, dibantu Muhammad Syafiq Muhammad, Ahmad Nashidi Ismail, Nurul Ain Ruslan dan Nur Hasma Saira Ahmad. Baginda bertitah demikian di Istana Syarkiah Kuala Terengganu. Turut berangkat Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah, Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Puteri Utama Raja, Tengku Seri Setia Mahkota Raja dan Tengku Puteri Daulat Raja. Hadir sama Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pada majlis itu juga baginda berkenaan menyampaikan mushaf kepada masjid terpilih seluruh negeri serta pegawai agama daerah. Perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang bakal dimeterai oleh United Kingdom UK dijangka berlangsung pertengahan Julai ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dengan pemeteraian tersebut, ia bakal merapatkan lagi hubungan Malaysia dan UK dalam pelbagai bidang. Well, my hope is, of course, I'm also going to be involved where we're going to receive UK to join the CPTPP. That will happen in the mid of July in New Zealand, where the accession will formally take place. And I believe with UK's participation in CPTPP, that will increase the trade and investment flows between the two countries. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Pertabalan Raja Charles ke-3 dan Hari Keputeraan ke-75 baginda. Dalam majlis sama, Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay berkata, pihaknya berharap penglibatan UK dalam CPTPP dapat memperluaskan pasaran dagangannya dan mengeratkan lagi hubungan kedua negara. It gives us access to a huge market. It's particularly important for the UK-Malaysia relationship because we've not had a free trade arrangement in the past. So I think there'll be huge opportunities for British and for Malaysian businesses. Penyertaan UK dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang Malaysia adalah antara ahlinya merupakan perjanjian perdagangan pertama Malaysia dengan UK. Malaysia memerlukan ekosistem holistik dan dinamik untuk ekonomi digital meliputi infrastruktur, peraturan, kewangan awam dan kemahiran. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata sehubungan itu adalah penting bagi negara membina dan mengembangkan kemahiran digital. As part of the government's continuous efforts to create a sustainable, equitable and inclusive society, it is a priority for us to introduce MSMEs in SME-friendly policies that incentivize and promotes the rapid adoption of technology and digitalization. Katanya kepantasan perubahan dalam teknologi dan internet khususnya membuktikan penggunaan teknologi dilihat penting untuk jangka masa panjang. Datuk Seri Iwan berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Ulang Tahun ke-5 Syarikat Teknologi Wilsitech dan pelancaran e-Mobic di Kuala Lumpur. e-Mobic merupakan platform pembangunan aplikasi mudah alih pantas tanpa kod. Penggunaannya disasarkan kepada usahawan untuk mengembangkan perniagaan mereka menerusi aplikasi teknologi terkini. Malaysia berhasrat jadi pusat global bagi industri hadiah yang mampu memperkasa usahawan dan jenama tempatan. Untuk itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, mahu Persatuan Hadiah dan Cenderamata Malaysia terus memperjuangkan pertumbuhan industri hadiah dan membina hubungan perdagangan domestik serta antarabangsa yang lebih kukuh. Membuat beberapa perancangan dan kita boleh mengadakan engagement dengan KPDN supaya ianya dapat create jobs, especially in the gig economy, kepada youngsters, belia-belia supaya dapat involve dengan lebih serius dalam industri hadiah dan cenderamata ini. Datuk Seri Salahuddin merasmikan Pameran Hadiah Malaysia edisi ke-13 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pameran 3 hari yang bermula semalam mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai pameran hadiah terbesar. Ia disertai 131 syarikat dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, India dan United Kingdom.
Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terus diberi keutamaan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihaknya sentiasa meningkatkan kecekapan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada golongan itu. Antaranya menerusi pembangunan portal Veteran Integrated Benefit System VIBES 2.0. Ini juga kita tingkatkan kita punya sistem data kerana kita tahu kebajikan dan kesihatan banyak terkait juga dengan database. Jadi itu sebab di bawah Jabatan Hal Veteran hari ini kita tingkatkan sistem data kita supaya data kita itu tepat tentang kedudukan veteran sedia ada. Sebab itu macam saya sebutkan tadi, kita di Kementerian Pertahanan kita berusaha cari jalan penyelesaian kerana kita tahu soal veteran ini bukan sahaja soal pencen, tapi isu paling besar sekali adalah kebajikan. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran VIBES 2.0 Go Live di Ibu Negara. Semua kemudahan serta fasiliti kerajaan negeri termasuk kenderaan rasmi tidak akan digunakan kepimpinan interim sepanjang tempoh kempen Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri 9. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, meskipun ia tidak melanggar sebarang peraturan, dilakukan pihaknya bagi mengelak persepsi kurang baik kepada calon yang bertanding. Kalau ikutkan kita boleh guna kenderaan tersebut sehingga hari terakhir, tetapi itu yang kita bincang tadi dan insyaAllah minggu depan kita buat keputusan, tetapi untuk utusan rasmi tak ada masalah. Cuma dalam kita berkempen, kita kena elakkan menggunakan kenderaan rasmi, itu je. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco di Seremban. Dalam pada itu, Datuk Seri Aminuddin juga menjelaskan bahawa kenderaan rasmi barisan Exco akan dipulangkan sejurus proses penamaan calon selesai bersama kemudahan pemandu. NS Fest 2023 yang akan berlangsung esok sehingga 25 Jun di Dataran Nilai bakal tampil dengan pengisian baru babitkan 3 kementerian yang melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Naha Muhammad Siddiq, penglibatan 3 kementerian itu dapat memperluas pengisian penganjuran NS Fest 2023. Untuk kita kata edisi kali ini kita lebih istimewanya kerana kita akan turut disertai oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN lah. Jadi dengan penyertaan daripada 3 kementerian itu sendiri akan kita kata menambah baik penganjuran pada kali ini kerana tentunya dengan penglibatan kementerian tersebut kita kata pengisiannya akan mencakupi kita kata perkara-perkara yang lebih luas lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir pada 24 Jun bagi memeriahkan acara. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Suriga Abdullah hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi salah satu daripada suara di dalam 4 klip audio yang dikaitkan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB kedengaran seperti suara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Saksi pendakwaan ke-42 berkata demikian selepas 4 klip audio dimainkan di mahkamah di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sukerah dalam perbicaraan Najib berhubung penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Beliau berkata 2 daripada suara dalam rakaman audio dipercayai perbualan antara Najib dan seorang pemimpin Timur Tengah. Dalam satu lagi klip audio, Muhammad Irwan mengenal pasti bahawa salah satu suara dalam audio itu adalah suara bekas pegawai khas Najib, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Sementara itu, semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, saksi itu berkata beliau tidak pasti suara di dalam rakaman audio itu adalah suara Najib kerana beliau tidak berada di tempat itu semasa perbualan berlangsung. Terdahulu, Hakim Sukerah membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk menerima 4 rakaman audio itu sebagai bukti. Sebelum ini, pihak pendakwaan telah memohon supaya rakaman audio diterima untuk identifikasi dalam perbicaraan bagi menyangkal hujah pembelaan bekas Perdana Menteri. Wang yang masuk ke akaun bank pribadinya adalah derma.
Pihak pendakwaan juga berhujah rakaman audio perbualan yang didakwa antara Najib dan seorang pemimpin dari Timur Tengah sangat relevan untuk menyangkal pembelaan tertuduh. Perbicaraan bersambung 7 Julai. Seorang lelaki warga asing ditahan kerana disyaki mencabul seorang wanita di tapak pasar malam Taman Perpaduan Ipoh semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima laporan daripada bangsa berusia 36 tahun pada hari kejadian. Suspek direman selama 3 hari bermula hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan, cabul kerumuatan. Terdahulu, video tangkapan berdurasi 14 saat tular di media sosial dan telah menarik perhatian masyarakat umum. Orang ramai diingatkan tidak membuat sebarang spekulasi mengenai video berkenaan sehingga menjejaskan siasatan polis maupun mendatangkan kegusaran di kalangan masyarakat. Jurulatih skuad bola sepak kebangsaan Kim Panggon memuji aksi memukau yang ditampilkan anak buahnya selepas berjaya membenam Papua New Guinea 10-0 pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Beliau mengakui gembira dengan komitmen yang ditunjukkan para pemain dengan mempamerkan persembahan berkualiti tinggi di hadapan hampir 10,000 penonton. Jelasnya usaha dan kerja keras yang diberikan skuad Harimau Melaya menjadi tunjang utama kemenangan. This kind of football we want to play against a strong team. This is our target. So one day we face against strong teams still this kind of football dominate, control. So attacking positive football delivered to Malaysia and nation. This is our target. Thank you very much for press support us. Pada aksi berkenaan, pemain sayap muda sensasi Arif Aiman Muhammad Hanapi yang masuk sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua dan pemain naturalisasi Paulo Jose mencuri tumpuan selepas masing-masing meledak 4 gol dan 3 gol. Manakala pemain gantian lain Muhammad Faizal Abdul Halim dan Daniel Ting masing-masing menjaringkan 1 gol. Kejayaan itu menyaksikan Harimau Melaya merakam kemenangan keempat berturut-turut dalam aksi persahabatan sejak Mac lepas dan mencatat kemenangan terbesar sejak menewaskan Butan 7-0 semasa saingan persahabatan pada April 2018. Badminton terbuka Taiwan beregu campuran negara Chen Tanji To Iwei tidak berdepan masalah mengesahkan kemarahan kepusingan kedua. Pasangan itu mara selepas menundukkan beregu Algeria Kosila Mameri Tanina Violet Mameri 21-12, 21-11. Tang Ji Iwei berkata mereka mendapat lebih keyakinan bagi meraih kemenangan selepas nama mereka disenaraikan dalam program Road to Goal RTG. Pasangan pilihan keempat kejohanan dijangka berdepan ujian sukar pada pusingan kedua yang dijadualkan menentang pasangan Thailand Rutanapa Otpong Jenika Sujai Parat esok. Sementara itu, satu lagi beregu campuran negara Hu Pang Ron Teo Mei-Zing turut melangkah ke pusingan kedua selepas mengatasi wakil tuan rumah Fang Chin Lee Sun Wei Pei 21-13, 21-11. Pasangan itu akan bertemu beregu Korea Selatan Kim Yong Hyuk Lee Yu Lim. Manakala pemain perseorangan lelaki profesional negara Yo Sing Zo turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan Lin Kuan Ting dari Taiwan 17-21, 21-12, 21-19. Sing Zo bakal berdepan pilihan ke-6 dari Jepun Kanta Tsuneyama. Bagaimanapun nasib tidak menyebelahi dua lagi beregu campuran negara Chang Pen Sun, Chia Yi Si dan Wong Tian Chi Lim Chi Sin yang terkandas di pusingan pertama selepas tewas di tangan lawan masing-masing. Jaguar berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang diharap dapat mengekalkan kayuhan emasnya pada Sukan Asia Hangzhou di China 23 September hingga 8 Oktober ini. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Abu Samah Abdul Wahab berkata Datuk Azizul Hasni kini berada dalam prestasi terbaik untuk menjayakan misi itu selepas meraih emas berganda menerusi acara Kirin dan Pecut pada kejohanan Lumba Basikal Track Asia ECC 2023.
Menurutnya, prestasi The Rocket Pocketman di tahap tertinggi dan fokus untuk mengharungi 2 lagi tugasan penting selepas ini, iaitu Kejohanan Dunia di Glasgow, Scotland pada Ogos dan Sukan Asia. Oleh itu, beliau berharap Datuk Azizul Hasni dapat mengulangi kejayaan di Sukan Asia. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Track Negara John Beasley menyambut baik pembinaan velodrome berkelas dunia di Sarawak yang diharap mampu melahirkan lebih ramai pelumba trek berbakat. Baru-baru ini, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembinaan velodrome mengikut standard antarabangsa dijangka bermula tahun depan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Kuching. Perkembangan sukan luar negara, pemain tengah Croatia, Mateo Kovacic dikatakan bersetuju menandatangani kontrak sebagai pemain baharu Manchester City. Difahamkan nilai perpindahan bernilai 30 juta pound. Sekiranya berjaya, Kovacic bakal menjadi pemain pertama ditandatangani juara treble berkenaan pada jendela perpindahan kali ini. Kovacic yang menyertai Chelsea dari Real Madrid pada tahun 2018, pada awalnya secara pinjaman, kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Stamford Bridge. Untuk rekod, Kovacic pernah memenangi Liga Juara-Juara Eropah sebanyak 3 kali bersama Real Madrid dan sekali di Chelsea. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama, berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.